Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Baiklah, kami dari kumpulan 6 pada hari ini akan membentangkan berkenaan dengan projek hidrologi yang diberikan oleh Dr. Azrai berkenaan dengan kaedah untuk mengatasi masalah banjir. Terlebih dahulu, saya akan memperkenalkan ahli-ahli kumpulan kami. Yang pertama, Nazrul Azraan bin Muhammad Yazid. Yang kedua, Ahmad Fadil Syahmi bin Farman. Yang ketiga, Nur Alia Syakira binti Zulkifli. Dan saya, Muhammad Adib bin Salim. Baiklah, saya akan mulakan pembentangan kami pada hari ini dengan pengenalan. Pertama sekali, apa itu banjir? Banjir ini merupakan suatu fenomena yang berlaku menyebabkan sesuatu kawasan ini ditenggelami air. Ia berpunca daripada kadar air yang dibekalkan oleh hujan melebihi kadar serapan air. Ini menyebabkan sesuatu kawasan takungan itu seperti sungai atau tasik tidak dapat menampung jumlah air yang dibekalkan. Ini menyebabkan air di kawasan tersebut melimpah keluar dan menyebabkan berlakunya kejadian banjir. Banjir yang berlaku ini juga akan mendatangkan masalah kepada kita, terutamanya ia akan merenggut nyawa dan juga mendatangkan kerosakan kepada bangunan dan juga struktur-struktur lain seperti jambatan dan juga jalan raya. Sektor ekonomi dan perniagaan juga akan terganggu disebabkan oleh kejadian ini. Ia juga akan menyebabkan kerugian kepada pelbagai pihak. Contohnya sektor perniagaan tersebut, apabila berlakunya kejadian banjir, ia akan merugikan pihak tersebut disebabkan oleh barangan-barangan yang dijual akan rosak disebabkan oleh banjir tersebut. Dalam mengatasi masalah banjir ini, pelbagai pihak telah mengadakan kajian dan juga mencari jalan langkah penyelesaian untuk mengatasi masalah tersebut. Antara kaedah yang telah dijalankan adalah pembinaan smart tunnel. Smart tunnel ini merupakan suatu struktur yang dibina di bawah tanah bagi mengatasi masalah banjir kilat yang berlaku, di samping mengatasi masalah trafik yang berlaku di jalan Sungai Besi dan Pudu semasa waktu puncak. Seterusnya adalah isu yang timbul daripada kajian kami ini adalah isu di kawasan pertembungan Sungai Kelang dan Sungai Gombak yang merupakan salah satu kawasan yang sering berlakunya masalah banjir disebabkan oleh aliran air yang banyak dari kedua-dua sungai tersebut yang menyebabkan sungai tersebut tidak dapat menampung kadar air tersebut. Pembinaan smart tunnel merupakan salah satu kaedah dan jalan yang telah dilaksanakan bagi mengatasi masalah banjir di kawasan ini. Namun, kejadian banjir di kebelakangan ini menjadi-jadi dan agak teruk, menyebabkan smart tunnel ini masih tidak dapat mengelakkan kejadian banjir itu berlaku. Oleh itu, penambahbaikan perlulah dijalankan bagi sistem-sistem di sungai tersebut untuk mengelakkan kejadian banjir ini daripada berulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Fadil Syahmi bin Farman dan saya akan menerangkan bahagian proses pembinaan. Untuk cadangan, teman kami telah mencadang untuk menghasilkan satu penghalang yang dinamakan sebagai penghalang lonjakan air lebihan. Idea ini adalah kami ambil daripada sebuah teknologi besar dari Belanda yang dinamakan Maesman Storm Surge Barrier Belanda. Teknologi ini telah dicipta pada tahun 1997 yang terdiri daripada dua pintu keludi yang boleh ditenggelamkan ke dalam air dan boleh ditolak untuk menutupi aliran air daripada terkena banjir. Dan teknologi ini berfungsi menutup kanal
dari ancaman banjir yang berada di Belanda. Untuk proses pembinaan, pelan kami akan membuat satu penghadang yang tinggi di kedua-dua aliran Sungai Kelang dan Sungai Gombak. Hal ini dapat menghalang air sungai yang berlebihan daripada melimpah ke bawah dan seterusnya akan terjadi banjir. Untuk bahan pula, keluli adalah sangat-sangat sesuai untuk dijadikan penghadang oleh kerana ketahanan yang sangat kuat dan ia sangat tahan lama. Hal ini kerana penghadang yang dibuat di Belanda adalah daripada keluli dan sehingga kini ia sangat-sangat dalam keadaan baik. Untuk kaedah dan rupa, cara kerjanya juga adalah ketika paras permukaan air mula sampai ke paras yang tidak sepatutnya, sensor bahaya akan menyala dan seterusnya laluan gerbang akan menutupi aliran tersebut secara perlahan. Ia akan digeserkan dari pinggir sungai sehingga menutupi laluan air. Kemudian gerbang ini akan diisi air hingga mencapai kuantiti maksimum untuk dijadikan sebagai pemberatnya. Maka terciptalah satu penghadang yang dapat menghalang air daripada melimpah, seterusnya untuk menghalang ia dijadikan banjir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Alia Syakira dan pada bahagian saya akan menceritakan tentang teknologi. Jadi, Belanda menyembah oleh kepakaran hidrolik mereka sebagai tindak balas kepada bencana, iaitu pada tahun 1993 beberapa daik laut di bahagian barat daya negara itu memberi laluan di bawah gelombang pasang surut. Bencana itu dia mengorbankan sekurang-kurangnya 1,800 orang. Jadi dia mendorong kepada dia mendorong kepada projek hidrolik terbesar dalam sejarah negara, iaitu dikenal sebagai Delta Works. Dan hampir semua teluk dan muara di bahagian barat daya negara itu ditutup oleh sistem empangan dan halangan gelombang ribut. Salah satu daripada dua arteri utama yang masih terbuka, iaitu muara berhampiran Rotterdam, dilengkapi dengan penghalang lonjakan ribut bola alih yang paling besar pernah dibina, dikenali sebagai penghalang Messler. Ia mempunyai sistem kawalan automatik yang menutupi pintu gegasinya berdasarkan maklumat cuaca ketika itu, yang boleh menunjukkan pendekatan air pasang musim bunga. Perisian sistem meminjam daripada cabang matematik yang dipanggil kaedah formal. Prestasinya dipantau secara berterusan dan penambahbaikan dibuat apabila pengetahuan tentang tingkah laku cuaca berkembang. Jadi sekiranya benteng, empangan dan sistem pam Belanda gagal lagi seperti yang berlaku pada tahun 1953, kawasan yang padat dengan penduduk 150 kali 150 km akan mengalami banjir besar. Bas Jonkman, seorang jurutera awam dengan Kementerian Pengangkutan, Kerja Raya dan Pengurusan Air Belanda, dan Natalie Esselman, seorang penyelidik dengan Delft Hydraulic, baru-baru ini mensimulasikan pelanggaraan benteng berhampiran bandar Keppel dan di Ijessel di Belanda. Simulasi mereka dalam scenario terburuk, air di kampung itu boleh naik 5 atau 6 meter dalam masa beberapa jam, membunuh kira-kira 72,000 orang. Jadi untuk membantu mencegah terjadi sedemikian, mereka telah mengkomputerkan hampir setiap aspek pengurusan pertahanan air laut. Dan diorang merunding pembangunan teknologi, menjalankan model komputer yang mensimulasikan tindak balas air dan sedimen terhadap gangguan manusia. Simulasi tersebut digunakan untuk menganggarkan kesan projek mega seperti membina lapangan terbang di pulau buatan di Laut Utara dan mencipta beribu-ribu ekar tanah baru berhampiran pantai. Semuanya untuk hampir mana-mana projek kejuruteraan awam. Sistem cuaca dan iklim seperti sedimen yang beralih di arus sungai dan laut adalah mustahil untuk diterangkan dengan tepat menggunakan model linear. Jadi penyelidikan oleh ahli matematik Belanda mengenai sistem tak linear telah menghasilkan model komputer fenomena ini yang sangat penting untuk kelangsungan hidup negara. Terima kasih kepada model itu, stesen pam yang menghalang tanah pawang Belanda daripada banjir, boleh menjangkakan musim hujan yang berpanjangan, dan halangan lonjakan ribut mekanikal boleh ditutup pada masa ribut besar menghampiri. Terima kasih diucapkan ke atas pembentang sebentar tadi. Okay, sekarang tiba masanya untuk saya menyampaikan kesimpulan berdasarkan projek hidrologi ini. Seperti yang kita tahu bahawa banjir merupakan suatu bencana alam yang berlaku secara semula jadi. Ini bermaksud bahawa banjir ini kita tidak boleh ketahui bahawa bila ia akan berlaku. Walau bagaimanapun, kita dapat mengatasinya dengan cara kita tidak menebang pokok secara sesuka hati supaya pengaliran air hujan dapat mengalir dan diserap oleh akar pokok di kawasan tanah yang tinggi. Oleh itu, kita dapatlah menjauhi daripada berlakunya banjir. Seterusnya, kita juga perlu memastikan bahawa longkang atau saliran air tidak tersumbat.
supaya sistem pengaliran air hujan dapat mengalir dengan lancar. Jika tidak, air akan bertakung dan akan melimpah ke jalan raya atau mengakibatkan sebuah banjir itu boleh wujud pada masa akan datang. Inisiatif di atas yang saya nyatakan tadi, kita boleh mengambil contoh dan kita juga boleh mengambil tindakan dengan segera supaya banjir tidak boleh berlaku lagi secara berterusan pada masa akan datang. Seterusnya, apa yang kita dapat rungkaikan adalah Masnad Storm Surge Barrier Belanda merupakan idea bagi cadangan projek kami bagi mengatasi masalah banjir di kawasan Kelang dan Sungai Gombak. Fungsinya adalah untuk menutup kanal daripada ancaman banjir. Teknologi yang digunakan bagi proses pembinaan tersebut ialah kebakaran hidrolik yang berjaya dihasilkan untuk mengatasi banjir di Belanda. Seterusnya, apa yang kita dapat daripada idea teknologi yang digunakan oleh Belanda adalah kedutaan Belanda telah memberi tumpuan bukan sahaja untuk mengawal aliran air, tetapi ianya akan memastikan bahawa air tersebut lebih bersih. Hal ini, kerajaan di Belanda bukan sahaja menitik beratkan keselamatan, malah ianya juga menitik beratkan kebersihan dan kesihatan oleh rakyat-rakyatnya. Seperti apa yang saya katakan tadi, kita dapat menyimpulkan bahawa banyak input yang kita perolehi bagi mengatasi masalah banjir di negara kita ini. Hal ini membuktikan bahawa isu banjir ini tidak boleh dipandang enteng kerana kesannya amat dahsyat sehingga boleh mengakibatkan harta benda, kediaman dan nyawa. Seterusnya, kita seharusnya menjaga sistem saliran air di Kelang dan Sungai Gombak daripada tersumbat agar banjir tidak berlaku ketika datangnya hujan lebat pada masa akan datang. Jika tidak, samalah seperti sebelum ini dan dia akan berlaku secara berulang dan berulang-ulang. Hal ini kerana hujan yang lebat dapat menenggelamkan kawasan Kelang dan Sungai Gombak. Dengan ini, saya berharap melalui idea projek yang saya cadangkan agar dapat diterima dan dapat membantu masyarakat yang berada di sekitar kawasan Kelang dan Sungai Gombak supaya kita dapat mengurangkan kadar bencana banjir yang berlaku di kawasan tersebut. Di sini saya suka menyebut sepotong ayat daripada Al-Quran, iaitu Inna ma'al usri yusra, sesungguhnya segala kesulitan pasti ada kemudahan. Demikianlah pembentangan saya kali ini. Okey, saya akan tutupi dengan serangkap pantun orang putih, orang Pakistan. Terima kasih, syukran jazilan.